um, Aku tak tahu nak bermula kat mana ni, Faiz. Aku rasa tempat paling tepat untuk aku nak mula adalah Indonesia adalah sebuah negara yang sangat dekat dengan hati aku. Bola sepak Indonesia tu adalah gateway untuk aku mengenali Indonesia sebagai sebuah negara. Dalam 3-4 tahun lepas ni, especially pre-pandemic, aku banyak berkunjung ke Indonesia, banyak berjumpa dengan rakan-rakan dari komuniti bola sepak Indonesia, penulis, wartawan, host television. Tetapi yang paling menggamit memori aku adalah ketika aku berjumpa dengan penyokong klub-klub Indonesia itu sendiri, yang aku regard sebagai nadi bola sepak Indonesia, the heartbeat of Indonesian football, penyokong dia. Dan satu benda yang aku sampai bila-bila akan defend adalah cinta orang Indonesia terhadap bola sepak dan pasukan bola sepak mereka. Tapi kadang-kadang, Faiz, bola sepak Indonesia ni ibarat gunung berapi yang dormant, yang bertahun-tahun dia senyap, tapi Han tahu akan ada letupan. Han tahu every few years akan ada letupan. Selepas letupan itu, kita akan cuba lupakan apa yang berlaku dan cuba meneruskan kehidupan seharian. Tetapi at the back of your head, Han tahu masalah tu belum selesai. Beberapa tahun daripada sekarang akan ada letupan. Kali pertama aku pergi Indonesia, Faiz, aku jumpa dengan sahabat-sahabat dari Jackmania dan mereka membuka cerita tentang perseteruan di antara mereka dan Persib Bandung, dan bagaimana dalam sejarah perseteruan itu, kematian itu adalah perkara yang pernah berlaku beberapa kali. Bahkan mereka ada dalam Jackmania tu siap ada legal division lagi untuk membantu kes-kes seperti itu. Tak sampai 2-3 tahun sekarang ni, Faiz, satu lagi insiden berlaku. Tetapi kali ini bukan satu nyawa yang hilang, bukan 2 nyawa yang hilang, dan bukan 3 nyawa yang hilang, Faiz. Lebih 140 nyawa yang terkorban. Aku terkejut sebab pagi tadi aku bangun ketika pengembaraan ni dilakukan. Pagi tu aku bangun dan ada sahabat, mungkin aku anggap sebagai sahabat Bola Itu Live lah di Indonesia, yang DM aku kata, "Bang, boleh ulas tentang apa yang terjadi di Arema semalam di Bola Itu Live?" Aku terima banyak lah request yang macam ni, dan to be honest, kalau ada kesempatan kita akan cuba untuk penuhi permintaan mereka ini kan, kalau kita ada masa dan bertepatan dengan topik apa yang kita nak bual kan. Dalam kepala aku ketika aku mula-mula dapat, sebab aku tak tengok lagi berita ni, sebab aku tidur semalam selepas game Roma tu. Aku tak buka social media, tak buka apa, so aku terus tidur, so aku tak tahu apa yang terjadi. Rupa-rupanya ada satu bencana yang boleh kita anggap antara yang terburuk dalam sejarah bola sepak. Bukan di Indonesia saja, bukan di Asia Tenggara saja, bukan di Asia saja, malahan di dunia. Satu tragedi, antara tragedi paling hitam, paling buruk yang pernah direkodkan. Aku tak tahu lagi benda tu. So aku ingat dalam kepala aku, oh mungkin sahabat kita ni nak kita review match Arema dengan Persebaya lah kot. Tanpa aku tahu apa yang terjadi. Sejurus lepas aku tahu apa yang terjadi, aku hampir kehilangan kata-kata dan aku tak tahu macam mana nak react. Ini betul ke? Ini kehidupan kita sekarang kan, hari-hari kita menerima berbagai berita dalam masa yang singkat. Dan setiap kali kita buka social media ke apa ke, kita akan terima berita. So it is constantly filled with news, kan? Tapi this is not just another news. Han cuba untuk terima dia sebagai hanya satu berita yang lain. Tetapi walaupun Han cuba untuk scroll naik untuk ke berita yang lain, Han tak boleh scroll. Macam
macam mana Han nak ignore berita sebesar ini? Jadi ia sempat memberikan aku kekeliruan, satu confusion yang begitu besar sekali ketika aku pertama mendapat berita mengenai kemalangan jiwa yang besar ini, Kish. Aku tak nak jadikan insiden ni sebagai medan menunding jari. Sebab realitinya 140 nyawa hilang. Beratus-ratus keluarga yang masih lagi mencari-cari ahli keluarga, anak-anak mereka yang masih belum dijumpa. Dan aku tak nak jadikan benda ni menunding jari sebab kalau kita jadikan benda ni menunding jari, sampai bila-bila kita takkan selesaikan apa yang seharusnya berlaku. Apa yang seharusnya berlaku bagi aku adalah satu perubahan berskala besar dalam bola sepak Indonesia. And yang paling basic lah penyokong-penyokong Arema akan dikecam. Sekarang ni mereka akan dikecam berhabis-habisan. Dan bukan aku nak kata tak boleh kecam mereka. Okey, aku faham. Ada silap yang mereka harus tanggung. Tetapi semalam Faiz, kalau hang tengok video-video yang keluar dan kalau hang baca kupasan-kupasan daripada individu-individu yang ada di situ, yang berhadapan dengan realiti yang menimpa manusia-manusia di stadion semalam, hang akan tahu bahawa situasi dan malapetaka yang berlaku semalam itu sepatutnya boleh dielak daripada berlaku. Dan badan yang harus bertanggungjawab untuk memastikan perkara ini dielak daripada berlaku semalam, Faiz, tidak melakukan tugas mereka. Penyokong adalah penyokong. Penyokong ada masuk ke dalam padang. Penyokong ada baling batu. Penyokong ada cuba melakukan pergaduhan, mencetuskan pergaduhan. Ada. Kesemuanya ada. Bukan aku nak kata mereka tidak bersalah. Tetapi ini bukan perkara yang baru. Sesiapa yang menonton bola sepak Indonesia, yang mengikuti perkembangan bola sepak Indonesia akan tahu bahawa insiden-insiden seperti ini sering berlaku. Dan adalah tugas pihak tertentu untuk menjaga dan mengawal keamanan. Tapi video semalam, Faiz, tear gas dibaling ke dalam kawasan penyokong, yang mana ada kumpulan yang mencetuskan masalah dan juga ada ribuan orang lain yang innocent, Faiz. Ribuan orang lain yang tidak melakukan kesalahan apa-apa, ribuan orang lain yang membawa keluarga, anak-anak mereka hanya sekadar untuk menonton perlawanan bola sepak, tapi tear gas dibaling ke arah mereka. Dan itu adalah permulaan pencetusan panik yang melihat malapetaka yang berlaku semalam. Siapa nak jawab benda ni, Faiz? Aku cuba juga cari beberapa info yang aku boleh dapatkan sebelum kita ulas mengenai perkara ini. Ada beberapa, kalau kita telusuri jejak langkah bagaimana perkara ini boleh berlaku, permasalahan ini dia bermula daripada awal. Diberitakan bahawa jumlah tiket yang dijual melebihi daripada kapasiti. Itu satu dosa besar dalam apa-apa Siapa penganjuran. bersalah? Dalam apa-apa penganjuran kan, itu adalah satu dosa yang sangat besar kerana ia secara terang-terangan menolak aspek keselamatan dengan mementingkan kapitalisme, mementingkan keuntungan. Tak salah untuk kelab buat keuntungan. Kita tahu kelab bola sepak mesti buat keuntungan kerana bola sepak sekarang adalah bisnes. At any point, kalau hang tak rugi pun dah cukup. Tapi ini bukan cara dia. At the expense of others' safety, keselamatan orang yang lain tak boleh diperjudikan untuk apa jua bentuk keuntungan kan. Nombor dua,
Ada, aku tak tahu tuntutan ni daripada siapa, untuk siapa pun aku tak tahu, tapi ada tuntutan supaya perlawanan ini dilangsungkan lebih awal, iaitu di siang hari. Mungkin di waktu petang kan, mungkin di waktu petang, supaya uh, penyediaan untuk pihak berwajib menangani kerusuhan ataupun apa-apa jenis insiden yang tidak diingini itu lebih efektif. Tetapi ia tidak diikuti oleh pihak pembuat liga ke, pihak pasukan dan pertandingan. Aku tak tahu. Aku tak tahu daripada. Tapi perkara-perkara macam ni sudah pun memberikan signs, kan? Dia memberikan indikasi bahawa sesuatu yang buruk akan berlaku. Kalau tak berlaku, okey. Kalau tak berlaku, okey. Tapi bila berlaku, kita tengok sendiri apa hasil dia, kan. Betapa ini, kalau satu kemalangan jiwa pun kita dah bersedih berhabis-habisan kerana tak ada siapa yang patut pergi tengok bola tanpa balik-balik lagi. Dah tak ada siapa yang patut. Apatah lagi 140 lebih nyawa yang melayang semalam di Indonesia. Satu malam yang sangat gelap dan sukar untuk siapa-siapa sendiri pun terima. Tak kisahlah orang tu minat bola sepak ke tak ke. Tapi siapa-siapa manusia yang ada peri kemanusiaan dalam diri dia akan terkesan dengan insiden ini, Kish. Yang menyakitkan hati sekarang ni, Faiz, adalah keluarga kepada setiap orang yang kehilangan nyawa akan mencari closure, akan mencari jawapan. Dan jawapan itu seharusnya diberikan. Tetapi apakah ia akan diberikan? Kita tidak tahu. Yang lebih menyakitkan hati, pentas bola sepak Indonesia yang memiliki 1001 lagi perkara positif, kesemuanya akan ditolak tepi atas satu kejadian ini, yang mana tanggungjawab dan pencetusnya dan pihak-pihak yang berwajib untuk mengekalkan keamanan di stadium itu tidak melakukan tugas mereka. Dan atas sebab kesilapan mereka, kecuaian mereka, dan boleh juga aku cakapkan jenayah mereka, komuniti bola sepak Indonesia akan pay the price. Reputasi bola sepak Indonesia akan pay the price. Ekosistem bola sepak Indonesia akan pay the price. Dan mereka dah bertahun-tahun pay the price sebelum ini. Untuk kesilapan-kesilapan terdahulu. Untuk kesilapan-kesilapan terdahulu. Tak ada sesiapa yang boleh mengatakan bahawa mereka tak expect tension dalam perlawanan di antara Arema dan juga Persebaya. Faiz, kita orang Malaysia, Faiz, tapi kita sendiri tahu perseteruan yang ada di antara mereka. Rakan sekerja kita dan juga bekas pemain kebangsaan Malaysia, Sharum Kalam, petang tadi dia ada tweet. Dia cakap beberapa tahun lepas ketika Selangor mahu berturun menentang Arema, Andik tidak mahu bermain dalam perlawanan itu. Dia kata dia tak nak main sebab dia bekas pemain Persebaya Surabaya. Itu saja boleh memberikan gambaran betapa besar perseteruan ini. Dan pihak-pihak berkuasa tak boleh bagi alasan yang mereka tak expect apa nak berlaku. Dan dalam situasi yang berlaku, untuk hang gunakan tear gas, mencetuskan panik, melihat gambaran-gambaran ibu bapa mengangkat anak-anak mereka untuk lari, escape daripada tear gas, dipijak orang ramai dalam situasi stampede. Ada segelintir penyokong yang aku anggap juga sama percentage kalau kita nak letak kesalahan. Kita ni sebagai penyokong nikmati bola sepak senikmat yang mungkin. Untuk sesetengah daripada kita, ia adalah jalan hidup. Untuk sesetengah daripada kita pula, ia adalah tempat mencari rezeki. Untuk sesetengah yang lain, ia adalah tempat di mana mereka akan pergi untuk menenangkan fikiran, melupakan perkara-perkara lain yang lebih gelap dalam hidup. Bola sepak adalah clarity untuk mereka. Tapi ada juga sekumpulan orang yang menyelimuti kegiatan mereka di belakang payung sebagai seorang penyokong
Kerana penyokong ni dianggap banyak free pass, banyak kelebihan kan. Tidak boleh menerima kenyataan kalau pasukan mereka kalah, tidak boleh membendung emosi kalau pasukan mereka kalah, cuba untuk melampiaskan kemarahan mereka kepada orang-orang lain, cuba untuk cari gaduh, perkara-perkara yang berbangkit ataupun terkait dengan apa yang kita sebut sebagai hooliganism, ini juga perlu dihentikan, Kish. Itu 100% Ya. setuju. Di sebalik kita mengkritik segala kesilapan dan kecuaian yang dilakukan oleh pihak-pihak Pihak berwajib. yang berwajib, pada masa yang sama, mesej yang perlu sampai kepada komuniti-komuniti penyokong bola sepak setiap kelab Indonesia ni, terutamanya kelab-kelab besar di Kepulauan Jawa ini, adalah mudah. Jangan sesekali mengurangkan cinta anda terhadap kelab bola sepak anda, kerana itu adalah perkara yang paling romantik tentang bola sepak Indonesia. Tetapi cinta terhadap kelab itu boleh diterjemahkan dalam 1001 cara yang tidak melibatkan nyawa, yang tidak melibatkan violence, yang tidak melibatkan kegiatan-kegiatan yang berunsur jenayah. Ada 1001 cara untuk mengukirkan perasaan cinta terhadap kelab, dan kami di Malaysia, di Asia Tenggara, di seluruh dunia akan sentiasa mengagumi kebolehan anda untuk mengukir perasaan cinta terhadap kelab bola sepak itu. Tak perlu violence, tidak perlu. Dan perkara ini kena berubah sebab 270 juta orang, antara negara dengan population terbesar di dunia, antara negara dengan potensi bola sepak terbesar di dunia, skuad kebangsaan yang berada di landasan yang tepat di bawah Shin Tae-yong pada ketika ini. Bola sepak Indonesia berada di landasan yang tepat. Tetapi setiap insiden seperti ini akan menarik bola sepak Indonesia 10 langkah ke belakang semula. Dan itu tidak adil. Ya, sama sekali tidak adil. Secara semula jadi ya, dalam komuniti bola sepak, kita akan turut berduka cita dengan semua keluarga mangsa yang terlibat, dan kita berduka cita dengan sedalam-dalamnya kerana macam saudara kita sendiri kan, tapi tentu sekali secara semula jadi persoalan demi persoalan akan ditimbulkan selepas ini, terutamanya dengan status Indonesia sebagai tuan rumah Junior World Cup next year. Lepas tu pasukan kebangsaan Indonesia sendiri akan mengambil bahagian dalam kejohanan Piala Asia nanti. Ini semua tentu sekali akan sedikit sebanyak merencatkan persiapan mereka. Kita nak cakap banyak pun, isu ini sangat sensitif ketika ini. Ia baru sahaja berlaku. Lebih banyak persoalan sekarang berbanding dengan jawapan, dan kita mengharapkan, aku nak kata tadi, kita mengharapkan sesuatu yang lebih positif selepas ini. Tetapi untuk mengharapkan sesuatu yang positif selepas satu tragedi yang melibatkan 140 nyawa, itu adalah satu perkara yang sangat sukar, Kish. Apa lagi pilihan yang kita ada? Aku just berharap ada jawapan untuk keluarga-keluarga mangsa, ada closure, dan ada individu-individu dan pihak-pihak yang pay the price kali ini. Kerana sudah terlalu lama perkara-perkara ini berlaku, dan buat masa sekarang aku rasa itu je kita boleh cakap. Sekali lagi salam takziah kepada semua mangsa-mangsa malapetaka di Malang tempoh hari, dan kami berharap komuniti bola sepak Indonesia boleh bersabar, dan komuniti bola sepak dunia boleh jadi lebih fair dalam proses kita nak menilai situasi ini, kerana ada banyak pihak yang terlibat dalam segala perkara yang berlaku. Aku rasa itu je buat masa sekarang.